Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri memberi jaminan bahawa industri hartanah Sabah tidak akan terjejas dengan isu keselamatan, malah dijangka terus menjadi tumpuan termasuk sektor pelancongan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, sektor hartanah Sabah termasuk rangkaian pembangunan sumber manusia dan rantaian bekalan berkaitan merupakan komponen utama dalam agenda transformasi ekonomi. Menurut Datuk Musa, sektor hartanah turut mendapat manfaat daripada agenda program pembangunan Hala 7 yang diperkenal lebih sedekad lepas yang memberi tumpuan terhadap pelancongan, pertanian dan pembuatan. Beliau berucap dalam majlis persidangan meja bulat Ketua Pegawai Eksekutif di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor. Dalam pada itu, Datuk Musa menyambut baik sumbangan dan kerjasama Persatuan Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida dengan kerajaan negeri dalam pelbagai program pembangunan termasuk infrastruktur dan rantaian bekalan serta perkhidmatan pembangunan komuniti. Sumbangan itu tepat pada masanya ketika Sabah mencatat pertumbuhan positif menerusi aliran pelaburan, peningkatan kerjasama ekonomi dan hubungan dagangan serta minat ketara ditunjukkan pada pelabur asing. Mengenai persidangan ini, ia terbahagi kepada 2 sesi, pagi dan petang, melibatkan 10 penceramah antara isu yang dikupas, cabaran industri hartanah, isu kewangan, peningkatan modal untuk kewangan dan kesan ekonomi digital terhadap industri hartanah. Persidangan turut dihadiri pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah, Datuk Johnston Bangkwai dan Presiden Syarida, Chiu Sanghai. Turut diumumkan CEO WMG Holdings Berhad, Kwek Siu Hau sebagai penerima anugerah Top CEO 2017. Seramai 3 orang di negeri ini didapati melakukan kesalahan penganiayaan terhadap haiwan sejak enakmen Kebajikan Haiwan 2015 dikuatkuasa pada 2 Januari 2016. Seorang individu terbabit telah dihukum penjara 9 bulan di Lahad Datu, manakala 2 lagi kes masing-masing di Manggatal dan Kota Kinabalu masih menunggu perbicaraan mahkamah. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein mahu masyarakat memahami undang-undang yang telah diperuntukkan dalam menjaga kebajikan haiwan. Satu garis panduan Code of Practice telah dikeluarkan terhadap 15 aktiviti yang melibatkan haiwan. The public knows about the existence of the law lah. Kan? Kalau dulu kita tengok saja orang tendang kucing, keluar lidah pun apa semua kan. Sekarang tidak boleh lah tu kan. Kita orang-orang yang bertamadun ini, even animals, we take care of them. Kita betul-betul prihatin tentang perkara seperti ini. Datuk Yahya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan berkata, hukuman berat bakal dikenakan kepada mereka yang didapati melakukan penganiayaan terhadap haiwan, iaitu denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tambahnya, Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak JPHPT Sabah akan terus mengadakan jerayawara mengenai enakmen ini yang telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri pada November 2015. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan jerayawara enakmen Kebajikan Haiwan Negeri Sabah 2015 di Wisma Pertanian, Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah JPHPT Sabah, Dr. Nasib Ali menasihati orang ramai agar lebih bertanggungjawab terhadap haiwan peliharaan mereka. Bukan saja pemilik haiwan kesayangan, dia ni termasuk pemilik haiwan ternakan. Dia kita nasihatkan dalam kita menternak tu, dalam kita menjaga haiwan, 5 prinsip utama tu dilihatlah dan dipatuhi. Terdapat 5 perkara dalam Seksyen 14-1-A Enakmen Kebajikan Haiwan 2015 yang perlu diberi perhatian kepada pemunya haiwan, iaitu keperluan untuk tempat tinggal dalam persekitaran yang sesuai, keperluan untuk diet yang sesuai, keperluan untuk membolehkan haiwan mempamerkan corak kelakuan semula jadi haiwan, keperluan untuk haiwan ditempatkan bersama atau berasingan daripada haiwan lain dan keperluan haiwan untuk dilindungi daripada kesakitan, penderitaan, kecederaan dan penyakit. Dalam majlis ini, Datuk Yahya menyampaikan watikah pelantikan sukarelawan Kebajikan Haiwan Negeri Sabah kepada 11 sukarelawan terpilih di negeri ini.
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah buat julung kalinya berjaya menempatkan graduan dari pelbagai latar pendidikan untuk dilantik sebagai guru dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI seterusnya ditempatkan di sekolah-sekolah seluruh Sabah. Penempatan itu seiring dengan saranan Perdana Menteri melalui dasar 90-10 yang mahu 90% guru mengajar di sekolah-sekolah di Sabah adalah daripada kalangan anak tempatan Sabah dan 10% dari negeri-negeri lain. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah yang juga pengerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif, guru-guru pendidikan Islam mempunyai amanah dan tanggungjawab yang besar untuk melahirkan modal insan berilmu, mulia dan bersahsiah unggul, sekaligus memartabatkan syariat Islam melalui bidang pendidikan yang menjadi tunjang dalam pembentukan sebuah negara bangsa. Beliau berucap dalam Majlis Penyerahan Surat Lantikan dan Penempatan Guru Interim Pendidikan Islam Sekolah-Sekolah Negeri Sabah 2017, Kementerian Pendidikan Malaysia di Kota Kinabalu. Terdahulu Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Hajah Maimunah Haji Sohaibul ketika berucap berkata, guru-guru baru dilantik perlu menjadi contoh kepada para pelajar terutama dalam aspek keagamaan dan mendepani dunia pendidikan dengan semangat juang yang tinggi. Sementara guru-guru yang ditemui melahirkan rasa syukur dan akan memanfaatkan peluang yang diberikan sebaik mungkin. Kami sebagai guru interim pendidikan Islam bagi negeri Sabah, dan kami merasakan ini satu peluang yang telah diberikan kepada kami, peluang yang besarlah, yang baik. Perasaan saya gembira, rasa teruja pun setelah mendapat pekerjaan sebagai guru interim selepas menjalani latihan SLIM tabung haji dengan kerjasama pendidikan. Kami dibagi peluang untuk mengajar di sekolah selama 3 bulan. Itu pengalaman yang cukup berharga buat kami lah, dan itu merupakan salah satu persediaan yang boleh kami gunakan untuk interim selepas inilah. Dalam majlis ini seramai 216 guru meliputi 33 orang diserap daripada skim latihan Satu Malaysia SLIM berjaya menerima surat pelantikan. Disempurnakan Datuk Haji Muhammad Arifin membabitkan 166 guru ditempatkan di sekolah menengah, manakala 50 lagi ditempatkan di sekolah rendah. Pertubuhan Pasok Memogun Kadazan Dusun Murut Bersatu APKO komited memperjuangkan hak asasi orang asal di Malaysia, khususnya di Sabah, termasuk mengarus perdanakan masyarakat orang asli seiring pembangunan negara. Ini termasuk memperjuangkan isu-isu dan cabaran berkaitan diskriminasi dan ketidakadilan dalam perkara-perkara yang termaktub dalam Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB terhadap hak orang asal UNDRIP. Deklarasi tersebut meliputi hak asasi, kehidupan dan keselamatan, budaya, agama, bahasa, pendidikan, media dan pekerjaan, pembangunan, tanah dan sumber, pemerintahan sendiri dan undang-undang asal. Menurut Pemangku Presiden APKO, Datuk Seri Panglima Madius Tangau menerusi seminar dan bengkel pembangunan orang asal anjuran APKO yang disertai pemimpin dan ahli-ahli APKO, badan bukan kerajaan NGO, ahli akademik, cendekiawan, ahli politik dan profesional, aktivis budaya dan etnik dari Sabah dan orang asli dari Semenanjung telah mengkaji serta menilai semula kedudukan orang asal di Malaysia berdasarkan UNDRIP. Jelasnya sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia baru-baru ini, melalui bengkel yang dianjurkan merumuskan keseluruhan piagam berkaitan hak-hak orang asal dan diterima PBB merupakan antara sebahagian perjuangan parti APKO itu sendiri. Datuk Madius dan juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi memberitahu APKO mengemukakan 20 resolusi kepada kerajaan negeri dan persekutuan berkaitan aspirasi orang asal atau memogun di Sabah dan Malaysia untuk dipertimbangkan. Ia seiring penggubalan Perlembagaan Persekutuan 153 yang menyatakan hak-hak Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ini sesuatu yang perlu kita perjuangkan, kita perlu ketengahkan, dan kita akan terus bersuara tentang perkara ini. Tengahkan kepada pihak kerajaan supaya ini dapat diambil kira, demi untuk mempertahankan hak-hak orang-orang asal itu sendiri. Datuk Madius memberitahu perkara itu selepas merasmikan Majlis Ulang Tahun ke-18 APKO di Dewan Pusat Kebudayaan Sabah, Pinampang.
Tambahnya, APCO mencadangkan agar Hari Orang Asal Sedunia pada 9 Ogos diisytihar sebagai cuti umum bagi menghormati hak-hak orang asal. Dalam majlis ini, Pengerusi Biro Pembangunan Orang Asal APCO, Datuk Sukimi menyerahkan deklarasi dan resolusi seminar dan bengkel sempena Hari Orang Asal Sedunia kepada Datuk Madius untuk diperakui Kerajaan Negeri dan Persekutuan sebelum diserahkan Andrif PBB. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengiktiraf 11 buah restoran dan 2 buah kios menerusi program berterusan DBKK iaitu restoran dan kios tanpa sampah di Sabah. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yeo Boon Hai berkata setakat ini sebanyak 36 buah restoran di bawah DBKK diiktiraf sebagai restoran tanpa sampah dan menjadikan jumlah keseluruhan zon tanpa sampah kini mencecah 173 buah. Datuk Yeo bagaimanapun mengingatkan semua anggota dan tenaga kerja serta pelanggan restoran dan kios untuk tidak membuang sampah di merata-rata tempat untuk menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandaraya bebas kutu sampah. Jelasnya sekiranya didapati membuang sampah di merata-rata tempat, pengiktirafan tersebut boleh ditarik balik atau ditamatkan. Datuk Yeo berucap demikian dalam majlis pengiktirafan restoran dan kios tanpa sampah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Operasi DBKK, Nurliza Awang Alip. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini berlangsung pameran statik Angkatan Tentera Malaysia ATM sempena perbarisan penganugerahan Battle Honour Ops Daulat 13 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Pada masa sama, Karnival Kerjaya Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Sabah diadakan di Politeknik Kota Kinabalu. Dan akhir sekali pada pukul 8.40 malam ini berlangsung majlis perbarisan penganugerahan Battle Honour Ops Daulat 13 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kita kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan.